Ke 100 hari ni. Hari ni Penuh meja kita. Pejalan celik dah 100 dah. So Alhamdulillah, 100 kena banyak macam ni lah Kak Zaida. Penuh ya ni. Katanya ada 3 lauk. Ya, 3 ni. Tu ya, kalau kena tunggu dan kena salin ya. Right. So jadi you guys have to really focus. Hari ni sebab ada 3 lauk dan bahan dia boleh tahan Bukan banyak 3 lauk. ni. 3 jenis. 3 jenis, 3 lain-lain resipi. Cepat boy. Kita ada tetamu hari ni ya. Alhamdulillah ada lagi tetamu untuk hari ni. Oh, kelangkau kan? Okey, sekejap salah. Tak apa. Jadi, yo pun dah balik. Alright. Thank you. Ramai juga viewer kita hari ni. Okay. Sorry ya. Alright. Okay, seperti biasa kita tunggu ramai Tukar pula lagi sebelah sini. masuk. Sebelum kita mulakan masakan hari ini. Mungkin hari ni akan panjang sikit lah. Panjang sikit ya. ada tiga lain Kita cuba buat shortcut ya. Janji kalau tak faham tak apa, you can always tengok balik. Ya, saya cuba seberapa yang cepat ya untuk kita Seperti siapkan biasa, menu kita. saya akan baca komen sebentar lagi. Anyway, viewers kita yang kat sini semua Okey, pun Alhamdulillah. kalau ada soalan boleh tanya terus dan insyaAllah Kak Zaida boleh jawabkan. Nanti kita fokus sikit kat dalam. Kejap lagi kita at the end of the show, insyaAllah nanti kita tunjuk viewers yang ada dekat sini, okay? Okey. Alright, so ramai juga yang tanya, kita nak masak apa hari ni? Okey, hari ni very special ya dan rasanya pun renyah juga ni ya. Okey, untuk hari ni Kak Zaida nak ajar nasi biryani Bombay. Nasi biryani Bombay. Macam mana tu? Macam ni lah kejap lagi yang Bombay. Bombay ke India. Nasi biryani India ni lah. Lebih kurang Dari lah sana ya, lah. lebih kurang. Maybe lah ya. Sebab saya pun menuntut ni pun namanya pun memang biryani Bombay ya. Dia lebih kurang macam biryani kita, lebih kurang macam kita tanam dia, tapi dia ada bahan-bahan yang lain sikit. I see. Okay. Tak kisahlah janji biryani lah. Okay, so I think without further ado kita boleh start lah kot kan? Kak Zaida tengok pukul ramai dah yang masuk. Alhamdulillah ya. Okay, Harap concentrate, fokus ya sebab ada banyak juga yang perlu disalin ya. Harapnya sis dan badan dia ada lagi. Adalah ada. InsyaAllah. Ada. Okay. Alright, so jom masak Kak Zaida. Okey, jom. Okey, assalamualaikum semua yang di studio juga ya. Assalamualaikum. Okey, untuk hari ni Kak Zaida nak tunjuk ajar buat nasi biryani Bombay. Nasinya lauk biryani dan pachri pachri nenas tomato ya. Hari tu saya tunjuk pachri nenas. Kali ni saya nak tunjuk pachri nenas tomato ya. Okey, pertama sekali kita perlu, saya tak boleh sebut satu-satu bahan dia. Setiap bila saya nak masak, saya akan tunjuk bahan-bahan dia. So perempuan harapkan boleh fokus lah. Kalau hilang fokus tak apa, you boleh nanti boleh scroll balik ya, ataupun replay balik kita punya video lah ya. Okey. Nah, untuk lauk biryani dia, Kak Zaida yang sebab kita masa kita sontok ya. Jadi saya dah rebus dulu daging ni. Okey. Kalau nak ikutkan betul-betul, you tak perlu rebus daging dia. You kena potong slice, you masak sekali dengan kuah dia hingga daging dia empuk. Ya. Tapi kita tak ada masa kat sini. Kalau proses macam tu lebih kurang dalam 2-3 jam. Jadi saya dah siap-siap rebus. Ya, saya ambil airnya sebab airnya ni yang buat dia manis ya. Lebih kurang daging lebih kurang dalam 1 kilo daging macam itulah ya. Okey, kita guna untuk dikisar ya. 8 biji lada hijau. Okey. Bawang besar 1 biji bawang besar ataupun kalau yang sedang 2 biji. 1 inci setengah inci halia. 6 ulas bawang putih. Kemudian kita guna juga 2 biji buah tomato, kita dicekan dia ataupun dadukan dia. 1 mangkuk bawang goreng. Bawang besar didadu 2 biji. Yang kisar-kisar yang dadu-dadu ya untuk lauknya ya, untuk lauk biryani. Kemudian kita guna juga daun pudina sikit dan daun ketumbar. Ya, untuk lauknya kita guna juga 100 gram badam ya, direndam, buang kulitnya ya, badamnya. Kemudian kita guna juga kicap, sedikit kicap dan kicap minyak sapi. Kicap manis. Kicap pekat ya. Dan minyak sapi
Minyak sapi perempuan kena agak lah, ya. Lebih kurang dalam 1 atau 2 sendok macam itulah, ya, minyak sapi. Dan 1 tin susu cair. Okey, dah. Kemudian kita pakai tomato puri, setengah tin tomato puri. Kalau tin macam ni setengah tin. Kalau tak, ubah yang kecil sikit, ya. Okey, ini kena ada. Tomato soup. Ini yang buat kelainan sikit rasa lauk biryani dia, ya. Tomato soup ni di mana-mana supermarket ada lah, ya. Okey, tomato soup 1 tin. Dia memang tak ada saiz lain, dia saiz ni aja. So 1 tin kita gunalah, ya. Okey, kita masak dulu lauknya, ya. Ni berasnya saya dah ketepikan dulu. Kita nak masak lauk ni dulu. Okey, untuk lauk biryani, untuk set nasi biryani Bombay ni, perempuan kena masak lauk dia dulu. Siap lauk dia baru boleh masak nasi. Okey, sebab kita nak tanam lauknya dalam nasi nanti. Lebih kurang macam biryani tanam lah, ya. Cuma biryani tanam gam kita tu style Johor tu lain sikit. Okey. Okay, so Kak Zaida dah nak start masak dah ni. Ada apa-apa soalan? Ida Perempuan kat depan kalau tak salam. faham kan, nak tolong saya pun boleh. Cepatlah kalau nak tolong masak. Okey, buah tomato kita masukkan terus dia. Dia tak ada tumis-tumis, ya. Dia tak ada tumis, dia terus masuk semua. Bawang. Okay, minta maaf ya, saya duduk kat depan ni. Kalau tak nampak, boleh datang dekat. Kemudian bahan-bahan yang dikisar, kita kena kisar juga ni. Kak Zaida dah banyak sangat ni, dah macam tak tahu apa nak buat dulu. Pelan-pelan Kak Zaida. Okay ni, ya, masukkan semua yang perlu dikisar tadi. Apa ni? Lada hijau 8 biji lada hijau, 6 gelas bawang putih, 1 hingga 2 biji bawang besar, dan ini tadi 100 gram badam. Badam ni tak nak yang ada kulit dia. Kalau ada kulit, rendam dengan air panas, kopek kulitnya. Nampak tak ni air apa ni? Saya guna air rebusan daging. Tapi kalau perempuan masak kat rumah, tak payahlah rebus daging dulu. Yang ni sebab saya rebus dulu. Jadi saya air daging tu saya perlulah. Kalau tidak nanti tak manis pula nanti, ya. Oh, saya lupa nak sebut tadi. Betul. Ini dia. Itu yang penting tu. Ini. Okey. Ini. Kita tak ada ni tak jadi lah lauk biryani kita. Okey. Ya, ini saya guna rempah biryani Faizah, ya. Kalau perempuan nak pakai rempah biryani apa, terpulanglah, ya. Kita guna lebih kurang dalam 6 hingga 7 sudut makan. Yang penting dia adalah rempah biryani. Tak kisahlah brand-brand apa, ya. Okey, kita akan kisar ni hingga halus. Okey, bahan-bahan yang dikisar tadi masuk semua, ya. Ni tak perlu tumis, ya. Okey, kita masukkan apa lagi tadi? Ni dah masuk semua, ya. Tapi kemudian kita masukkan tomato soup, ya. Tomato soup, ya. Tomato soup ni dia masam tapi ada lemak sikit. Ada beza, Alright, okay sis dan Badai dah masuk tu. Thank you so much. Okay, dia dah at least kan bahan-bahan untuk kita buat lauk. Okay, sekarang ni tomato pun paste ataupun tomato puri. Okay. Tadi tomato soup, ya.
Alright, so saya bacakan ya Kak Zaidah. 1 kilogram daging direbus untuk jimat masa, 8 lada hijau, 1 hingga 2 bawang besar setengah inci halia, 2 biji bawang putih, 6 biji bawang putih, 2 biji tomato didadu, 1 mangkuk bawang goreng, 2 bawang besar didadu, daun pudina, daun ketumbar 100 gram, badam buang kulit, kicap pekat, 2 sendok minyak sapi, 1 tin susu cair, setengah tin tomato puree, 1 tomato sup dalam tin, 6 hingga 7 sudu rempah biryani. Okey, Kak Zara masukkan minyak sapi lebih kurang dalam 3 sudu makan lah ya. Okey, alright. So siapa yang nak tahu bahan boleh tengok sekarang dekat komen yang dah saya pinkan ya kat situ. Okey. Sekarang ni Kak Zaidah tengah buat lauk dia lah ni. Lauk ni ya. Okey, Hari lepas ni dah masukkan semua ini, kita dah masukkan tomato dice tadi, bawang besar yang kita dah dice tadi, lepas tu yang kita dah kisar bersama dengan susu cair, tomato puree dan tomato soup. Kita tunggu sekejap hingga dia dah macam nak mendidih. Kita masukkan ini pula apa ni? Bawang goreng. Daging ni sepatutnya you masuk sekarang. Ya, tapi pasal saya dah rebus, saya masuk waktu dia dah nak pekat nanti. Ya, kalau tidak dagingnya hancur pula kan. Right. Okey, Encik Zainal Arifin pun dah masuk. Okey, normally kalau daging direbus dahulu, rempah takkan mesra bersama daging tu. Tapi sebab tak cukup masa kan, saya tak cukup masa nak ya. buat Kalau saya tak cukup masa. Jadi perempuan kita masak yang sebenarnya. Kita kadang-kadang kita kena guna logik. Ya. Kita kena pandai tu sikitlah. Tak boleh lah lurus sangat ya. Kita kena guna kata orang tu hukum akal lah. Logiknya kalau kita tak rebus, kita tak boleh masak dalam masa 1 jam. Memang tak sempat ya. So maknanya kalau kita saya nak tunjuk juga cara masak nasi ni ya. So saya terpaksa ringkaskan dia, saya terpaksa rebus dulu. Tapi airnya jangan dibuang. Airnya kita masukkan nanti dalam ni. Tadi saya kisar pun saya guna air daripada rebusan ni. Ya. Kalau tak sempat puan. Sampai bila pun saya dapat ajar nanti. Kan program pula 2 jam, pandai-pandai kita je lah 2 jam. Kalau lama sangat orang pun marah juga. Pasal orang dulu kan. Okey, Mira Iri, Bella, jap lagi akak singgah. Jemput datang. Okey. Alright. Mazidah Ahmad, saya pernah belajar nasi biryani Bombay, paceri nanas dan lauk ayam biryani dulu dengan Kak Zaidah. Beliau juga ajar tahun 90-an 80-an tu. Beliau juga ajar kek lapis. Masa tu Kak Zaidah bawa mixer sekali masa mengajar kita orang. Baru teringatkan Kak Zaidah ni. Mazidah Ahmad kan namanya. Mungkin dari Kak tu? Zaidah Dari mana mungkin tu? boleh ingat, mungkin Johor lah ni kot no. Okay. Okey, kita tunggu sekejap ya. Alright. Ainun Abdul Rahman, tomato soup or paste tu chef guna brand apa? Kena buka pula pun sampah. Kimbal kita pakai Kimbal katanya. Campbell. Okay. Tomato soup Campbell. Campbell's, okay. Aku Kena cuci tangan. Okay. Sorry, tomato soup Campbell. Tomato paste apa-apalah tak kisah. You nak pakai, cuma saya tak berapa suka pakai yang tin merah kecil tu. Sebab itu dia terlampau masam. Ya. Saya suka guna sama ada du chef ataupun Kimball. Ya, dia cair sikitlah. Roy Idris tanya, kalau kita guna ayam boleh tak? Boleh. Boleh. So untuk lauk ni boleh digunakan untuk daging dan juga ayam. Daging sedap lah. So it's best to use daging. Rosita Taha, masak apa tu puan? Selalu terlepas sebab time ni nak pergi ambil anak balik sekolah. It's okay, nanti kita save. Kita save live video ni, video live ni boleh tengok balik, okey? Alright. Dia dah mula nak mendidih. Ya, saya akan masukkan bawang goreng. Dia dah mula nak mendidih ya. Ikutkan perempuan kena tunggu lagi ya. Yang sebenarnya kena tunggu lagi. Tapi kita tunggu lagi tu berapa lama Kak Zaidah? Lama sampai dia macam dia mendidih pekat gitu kan. Okey, kita masukkan bawang goreng. Okey. Kemudian kita masukkan kicap. Kicap ni untuk nak dapatkan warna dia.
Cantik terus warna dia. Ya, saya pakai kicap pekat ya. Kalau perempuan nak pakai kicap manis pun boleh jugalah. Cuma lauk biryani pun nanti akan manis sikit lah. Soy sauce. Okay. Okay. Macam mana viewer dah bau dah lauk. Okay. Kita akan masukkan rempah biryani. Dia yang sebenarnya lama tuan. Dia bukan proses 10 minit macam ni. Ya, dia lama. So you kat rumah you masak biar dia lama kat api jangan besar. Masuk daging, dia dah daging tu bila you masuk daging. Saya tak masuk daging sekarang sebab saya pilih daging dampuk. Ya. Kalau you pakai daging yang daging fresh, masukkan dalam dia. You kena tunggu sampai daging tu change color, tukar color baru masukkan rempah biryani. Ya. Tapi pasal daging kita dah standby kat sini, so saya just masukkan sekarang ya. Rempah biryani. Dia kurang dalam 6 sudu makan ya. Nampak tak ada pekat tu? Ya, kita akan ambil air daging. Sebab kalau kita taruh daging fresh kan daging tu keluar air. Ya. Okey, kita akan ambil air daging ni lah. Sebab tidak ada pekat ni. Okey, sementara kita nak siap ni, saya sebelah ni saya tengah jerang air. Ya, untuk kita nak masak, nak celur berasnya, ya. Okey. Hari ni keluar semua periuk Belanda. Ya. Macam itulah kita masak. Sementara tu puan-puan tengok kat sebelah ni. Ya, saya letakkan daun pandan, kulit kayu manis, cengkeh dan buah pelaga. Ya, dan sedikit serbuk kunyit. Beras dia nanti akan jadi warna kuning sikit. Roy Idris tanya, kalau daging tu kita tak rebus dulu masa masak tu agak-agak berapa lama Kak Zaidah? Agak-agak lama jugalah, dalam 2 jam gitu kalau masak lauk dia. Baru warna dia cantik. Ya, lauk biryani ni kita masak lama tapi baru dia cantik. Right. Apinya jangan besar. Okay. Okey ni ya. Kemudian kita perlu letak garam sikit pada beras, pada untuk air nak celur beras ni. Kak Zaidah, air tu banyak mana Kak Zaidah? Banyak. 3 kali ganda beras. Oh, 3 kali ganda. So jadi hari ni beras kita pakai berapa kalau kilo? Kalau beras kilo, you kena tahu 3 kilo lah air. Lebih pun tak apa. Dia jangan terkurang. Sebab kalau terkurang, nanti berasnya lambat kembang. Kita nak berasnya kembang cepat. Ya, so ni saya tutup ya. Kita bagi dia mendidih. Okay, kita continue tengok kita punya ni. Ya, saya ni buat masak shortcut ya. Okey, nampak tu. Haslina Sari tanya, Puan Zaidah, bahan semua ada, kalau badam digantikan gajus okey tak? Boleh. Kalau nak pakai gajus pun boleh. Cuma kalau you pakai gajus, dia lebih muak. Tahu muak tak? Ya. Gajus dia lebih lemak dari badam. Sebab itu kita tak pakai gajus. Nanti dalam nasi dia saya taruh gajus nanti. Saya tabur gajus ya. Kuah dia ni kita, kalau you nak pakai gajus pun boleh lah. Kalau tak ada badam kat rumah ada gajus. Cuma rasanya akan sedikit muak sikit. Nur Raisa Bidin tanya, kalau nak taruh ayam nak direbuskan dulu ke? Ayam tak payahlah. Masuk terus. Dia ulang je kamu. Ya. So jadi Nur Raisa masukkan aja ayam tu. Masukkan aja ayam. Okay, sekarang Kak Zaidah masukkan daging. Dia sebenarnya dia tak adalah cepat sangat macam ni ya. Dia dah kira shortcut ni ya. Okey, Hazlin Azman, bawang goreng tu Kak Zaidah buat sendiri ke? Ya, kalau guna yang jual kat kedai tu boleh tak? Bawang goreng kita buat untuk kita punya sambal crispy. Boleh, mesti betul boleh punya kalau kalau tak campur apa-apa ya, betul-betul bawang goreng. Right. Noraini Kasman, kicap pekat tu masin ke manis? Tak ada rasa apa-apa ni, just caramel. Okay. Ya. Okey, Kak Zaidah tambah sikit lagi. Hasna Syed tanya, rempah biryani jenama apa? Kak Zaidah pakai Faiza ya. Faiza basmati. Faiza basmati tu beras. Beras pun pakai Faiza juga.
okey, Hari saya ni dah kita pegang pakai rempah biryani power. Okey, rempah biryani powder power pula. Powder daripada Faiza. Okey, rempah Faiza. Okey, kita tahu garam sikit. Tadi saya dah letak belum garam di sini tadi kan. Farida Syuhada, salam Puan Zaidah, pakai rempah brand yang brand apa? Again, Faiza, kita ya. pakai Kalau di Johor brand Bahru mungkin kita dapat Faiza. 2-3 jenis rempah ya. Yang paling famous kalau di Johor Bahru ialah rempah Sharifah. Ya, kita memang dari dulu, dari kecil memang dah ditunjuk rempah Sharifah ni ya. Cuma dia tak keluar daripada Johor Bahru, saya pun tak tahu kenapa. Ya. Dia hanya untuk orang Johor je ya, hanya di Johor Bahru je ya. Okey, so Faiza dah keluarkan rempah biryani. So saya cuba Faiza lah. Roslida Osman tanya, Syah Zaidah, kalau rempah tu dibancuh dengan air dulu jadikan paste boleh ke? Boleh aja. Cuma tak perlu, sebab apa? Kita bukan nak tumis. Kita tak tumis dia. Jadi kita tak perlu bancuh dia, Kita tak tumis dia ya. Okey. Ini kita perlu bagi dia pekat ya. Saya tak mau tunggu yang sebenarnya untuk ini pekat ya, sebab saya dah siapkan. Nanti saya tunjuk yang saya dah siapkan. Dia sama aja ni ya. Cuma kalau saya tunggu ni pekat, kita akan makan masa lama. Ya, yang ini pun dah dia nak mendidih. Okey, Alright, Intan 64. Dia kata video tak cantik Bella. Okey, kalau kurang cantik sebab kita bergerak-gerakkan, mungkin sebab Instagram memang ada masalah daripada hari tu. So if you have Facebook account, boleh move ke Facebook untuk tengok live di Facebook page kita ya. Okey. Kita masukkan daun ketumbar dalam 3-4 pokok itu dan daun pudina. Ya. Sedapnya bau dekat Zaidah. Sedap bau dia. Dah sedap kan bau dia. Okey, Rohaizah Abbas. Amboi, periuk. Cap buaya in the house. Ini yang sebenarnya periuk bel. Saya punya periuk 5 gantang. 5 Kita comel-comel je. Jadi saya nak bawa ke sini yang 3 gantang pun takut terperanjat pula. Saya tak ada yang medium. Saya punya 5 yang beranak kan. Ataupun besar. Jadi yang kecil-kecil sangat pula ya. Okey. Okey, masih tak cantik lagi di Instagram. Okey, harapnya rakan-rakan di Instagram boleh berpindah ke Facebook sekarang dan boleh tengok di Facebook page kita di Simply Sugar Baking Studio ya. Minta maaf, mungkin ada masalah dengan phone ni untuk menarik wifi. Okey. Jus, kalau nak guna kambing kena rebus ke tak perlu? Kena. Kambing kena. Especially kalau ribs ke tu, you kena rebus kejap. Ya, baru masukkan. Kalau tidak nanti dia lama sangat ya. Kambing pun lama ya nak masak dia. Tapi ni semua yang sebenarnya masak kambing, masak daging yang sedap. Yang ada tulang-tulang lagi sedap. Dia ada keluar air tulang tu kan. Okay, Hazlin Azman, maksudnya rebus beras sampai kembang laya. Nanti saya tunjuk sekejap lagi ya. Kita masih belum buat lagi proses merebus tu. Right. Ini you akan kecilkan api bagi dia keluar all dia punya rasa rempah, rasa apa ya. Okey, saya tak mau tunggu yang inilah. Ya, sebab saya dah siapkan sebelum ni. Okey, ini lauk biryani kita yang dah siap. Nampak tak? You can see the colour dengan ini beza. Ya, ini dia belum lagi keluar dia punya color daripada rempah. Ini dah keluar color daripada rempah. Ya. So yang ini kita akan ketepikan dulu ya. Nanti saya akan sambung masak ini. Yang ini kita akan tunjuk macam mana cara untuk kita melapis. Okey, kita melapis ni kan ya. Kita masak si biryani pun melapis ya Kak Zaidah. Melapis. Okey, Farida Mama Aris, kalau guna air putih biasa rasa lauk biryani sama tak? Untuk kesihatan. Saya tak boleh rebusan daging. Thank you. Macam mana? Untuk masak lauk ni kan kita pakai air daging tadi. Kalau pakai air biasa boleh ke? Boleh. Saya pakai air daging tadi sebab saya rebus daging tu. Kalau you masak dekat kalau you masak dengan ayam tak payahlah pakai rebusan daging. Kalau you masak dengan daging, you masaklah daging fresh, you masuk je lah dalam lauknya. Dia akan keluarkan air dia sendiri nanti. Right. Tak perlulah you taruh air. Cuma kalau pekat sangat baru letak air. Saya letak air rebusan daging tadi. Puan-puan kena faham ya. Saya letak air rebusan daging sebab saya rebus daging dulu untuk
untuk kita nak jimat masa. Right? So ini pun saya nak jimat masa, saya tak tunjuk yang dah ready sebab ini kalau nak tunggu dia jadi warna macam ni lama ya. Okey, saya angkat ni dulu. So kira-kiranya inilah yang kuah yang dah jadi tadi Okey, jangan marah ya. Ainun family kalau guna daging batang pinang tak payah rebus boleh kan? Tak payah, batang pinang tak payah. Masuk. Batang pinang tak payah ya. Batang pinang ke daging biasa pun tak payah. Kalau you nak cepat jangan potong tebal-tebal. Potong sedang-sedang ya. Tak payah potong yang macam orang kahwin tu besar gitu. Dia kecil-kecil gitu untuk nak makan sendiri. Jadi dia taklah lama. Kalau you potong tebal-tebal, jawabnya 4 jam lah dalam kuali you. Okey? Siti Mai, resepi Kak Zaidah biryani untuk masakan berapa kilo beras? 1 Ini kilo untuk ke? 1 kilo ya. 1 kilo beras. Tapi saya masak lebih sikit sebab kita ada tetamu. Okey. Okey. Bel, come. Kita perlu air macam ni. Perempuan kalau tak nak tengok pun tak. Jemput man, tengok. You kena air dia mendidih betul ya sebelum you letak beras. Ya. Kita nak bila kita letak beras tu berjoget dalam periuk. Bila dia berjoget dalam periuk, beras tu cantik. Ya. Okey, ni saya dah basuh berasnya. Beras ni dalam 1 kilo lebih sikit ya. Farah Fakrin, congratulations on your 100th recipe. My mommy Puan Aisyah and her daughter is in the house. Oh yeah. We love watching gelagat you both. Thank you for making our lives more colourful with your recipes. Thank you Kak Zaidah and Bella. Siapa ni? Farah Fakrin ni. Mungkin ada yang kenal. Mungkin belum sampai lagi kot. Dah sampai kot on the way. Okay, thank you so much Farah. So ni sekarang Kak Zaidah tengah nak rebuskan. Ni orang panggil celur ya, celur beras. Celur beras. Kita masak beras ni hingga separuh masak. Saya tunjuk tadi ya. Masuk juga baju dengan baju juga. Baik Kak Zaidah. Okey. Kita keep stirring ya. Keep kacau ya. Rohaya Roy Rahman, seronoknya mereka yang ada di sana. Saya nak sangat pergi sana jumpa puan tapi tak dapat hadir. InsyaAllah nanti in the future ada lagi masa, ada panjang jodoh, panjang umur, insyaAllah kita jumpa, okey? Nuraini Kasman, dalam resepi pun mesti nak tulis guna periuk cap buaya. Okey. Dah masuk daging tu tadi nak ubah air tak? Masa kita kalau tak ubah daging, masa nak masuk Kenalah kena ubah sikit. Kalau tidak dia pekat lah. Kena ubah lah. Perempuan kena tengok lah juga kadang-kadang kita blend tu kita kurang air. Kadang-kadang you blend air dah banyak dalam blender tu. So you kena agak lah sebab untuk lauk biryani kali ni lauknya kena pekat. Kena pekat macam ni ya. Nanti saya tunjuk macam mana pekat dia. Macam ni. Ya, macam ni. Ni lauk biryani lah. Lauk biryani kena pekat macam ni. Dia bukan macam lauk dalca. Macam ni. So inilah rupa dia ni. Macam ni lah. Ya, dia kena pekat macam ni. Dia macam gendang. Ya. Okey, ni perempuan kena selalu kacau dia ya. Okey. Supaya dia cepat panjang. Dia lagi you kacau dia, tapi bukan kacau dalam keadaan air sikit, dia kena air banyak sebab itu dia kena boiling. Biasa kalau orang buat nasi biryani macam ni, dia guna api yang pressure. Jadi dia bila dia mendidih, beras tu dengan sendirinya macam melompat-lompat kan dalam periuk tu kan. Tu yang dijadi macam dia dia cepat memanjang, ya. Saadia Ahmad 792, beras tu perlu direndam tak puan? Rendam sekejap dalam 20 minit tadi ya. Saya pakai hari ni saya pakai beras yang super panjang ya, super long. Ambilkan bel kat belakang. Boleh. Faiza juga, tapi Faiza super long. Selalu saya pakai pusa ya. Pusa gold by Faiza tu kan. Ini saya pakai ada satu dari Faiza juga. Yang ini lagi panjang. Tapi air dia mesti tak lebih kan? Lebih banyak ya, tak kisah air dia banyak mana pun tak apa. Janji dia boleh kita kacau dia. Ya. So
ini. beras yang Ini kat Zaida pakai. Kohinoor. 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 Oi, rambut. Kohinoor So ya. ini adalah beras yang Masih Kak saya Zaidah pakai pakai untuk hari ini. Okey, Kohinoor Faiza Basmati Super Extra Long Grain. Okey. Okey, perempuan pun kena rasa tau. Ya. You taruh ni garam, you still kena rasa. Sebab kita tak nak nanti nasi kita tawar. Kita kacau lagi. Kalau dapat dia tengah boiling macam Maria Diana tanya nasi biryani gam ke? dia bukan biryani gam tapi dia biryani berlayer ya, biryani Bombay ya. Dia ada air, dia kena ada air banyak. Kalau air dia tak banyak, kalau perempuan kacau macam ni dia patah. Dia patah. Dia kena ada air banyak. Sebab itu dia kalau orang masak ni dia pakai pressure, api kuat. Jadi air dia tu mendidih kan. Masa dia mendidih tu beras tu melompat-lompat kat dalam. Itu yang cantik tu ya. Dia banyak-banyak pun tak apa airnya. Lebih banyak pun tak apa. Dia 3 kali lebih daripada beras. 3 atau 4, 5 kali pun tak apa. Dia lagi banyak air, dia lagi cantik. Ya, nampak tu. Kau boleh datang dekat kalau nak tengok. Ya. Okey, boleh cuba tengok. Kita kena tok kunyit sikit ya. Jadi dia ada warna sikit dah beras ni. Ni belum lagi ya. Belum lagi. Okey. Okay, kita kacau dia hingga dia 3 suku masak. Orang kata macam biji limau. Kita picit, dalam dia tak masak sangat, luar tu dah masak. Ya. Okey, rakan di Instagram, kalau masih tak clear, boleh pindah ke Facebook sekarang ya. Sebab line untuk dekat Facebook gambarnya agak cantik sikit, clear sikit daripada Instagram. Okey. Encik Zainal Arifin Hashim, beras dicelur 75% atau 3/4. Masak saja. 3 suku katanya. Noraini Kasman, wow seleranya. Sayang saya di Singapura. Nanti next time kalau ada rezeki untuk datang ke sini bolehlah singgah, okey? Okey. Kak Zaidah sebelum tanya nak ni, saya nak cairkan minyak sapi ya. Ini untuk apa pula Kak Zaidah? Untuk nasi dia. Okay. Masih dengan nasi lagi ni Masih nasi. Daun biryani tu kita dah ketepikan ya. Walaupun biryani tadi belum masak lagi, belum masak betul. Saya tak boleh tunggulah ya, nanti takut dia orang lambat. Okey, Roy Idris tanya beras Faiza Mogul atau beras basmati Faiza? Tak kisahlah beras apa-apalah. Janji basmati ya. Ni tak boleh buat pakai beras biasa. Kan beras biasa kan hancur pula. Betul. Ya? Beras biasa mana boleh kita kacau-kacau macam ni. Kalau nak angkat jadi bubur kan. Ya, okey ni dah nak siap ya. Sabrina bin Muhammad Sadli tanya, beras tu direndam dulu tak Kak Zaidah? Kak Zaidah rendam about 20 hingga setengah jam ya. Tak payah rendam lama-lama sebab kita nak rebus dia. Nurul Husna Rosita tanya cakap tak tahniah Kak Zaidah dah ke 100 resepinya. Alhamdulillah. Panjang umur kita sampai 100 resepi. Yang itu apa sudu tadi? Yang sapi dalam 3 sudu makan. 3 sudu makan. Okey. Sikit lagi ya. You kena keep rasa ambil rasa gigit. Gigit dan rasa dia mantap ke tak ya. Rasa tak 10 kali rasa pun. Kita jarang masak. Walaupun kita tahu masak tapi kita jarang. Lain kalau dah hari-hari masak kan. Okey, nampak tu tadi berasnya ni sekarang berasnya dah penuh ya, nampak? Dia dah naik, dia dah kembang, dia dah start mengembang. Baik-baik. Nampak tu? Kita dah boleh, kejap lagi dah boleh angkat dia. Jangan bagi dia kembang sangatlah, nanti dia benyek pula. Ni dah boleh lah. Perempuan boleh rasa lah. Rasa macam mana beras ni. Keadaan beras dia tu. Kita nak Kak Zaidah tolong tunjukkan viewer di Facebook dan juga Instagram. Ya, saya rasa dia masak tapi dalam dia belum masak. Ya. Dia rasa kan? Okey. Ni dah okey, ni dah boleh diangkat ya.
Maksudnya dah boleh di toast. Garam dia pun dah terasa. Garam okey kan? Garam. Alhamdulillah. Miss Fiza Mahat kata, biar beras tu berjoget ya, chef. Okey, kita akan toast dia ya. Dapur kita agak bila masak sebenarnya ni, dia kena dapur luas. Baru puas masak Kak Saida. Okey, kita akan angkat ni beras ni dan kita toast ya. Gasak-gasak dapur saya. Free steaming Kak Saida hari ni. Yes. Okay, so hopefully you guys semua tengah menonton ni fokus ya. Sekejap lagi kita nak melapis dia ya. Okay. Hari tu yang Kak Zara tunjuk buat nasi apa ya, nasi buhari. Dia kita macam ni juga, tapi buhari kita tak melapis. Kita terus taruh dalam periuk ya. Tu buhari. Kuahnya yang di bawah. Ini kita melapis. JK kata biryani joget lambak Chef Zaidah. Cantik nama tu. Okay. Fidami Muhammad Nordin ada soalan. Sorry nak tanya, apa tujuan nak rebus nasi tu ya? Sorry tahu belum siap lagi nasi kita dan you know why saya rebus ya. Okay, tengok kita rebus dia ya. Nanti you tengok. Kita tengok result dia ni kejap belum lagi. siap lagi ni. Ada lagi proses dia ya. Okey. Beras kita dah siap. Okay, itu dia. Sekejap ya. Farida Muhammad Aris kata nasi cantik panjang-panjang. Beras cantik? Nur Raisa Bidin tanya Bella, saya tanya tadi berapa lama lauknya nak dimasak? Mungkin saya tadi tak perasan. Minta maaf ya. Lah ya. 2 jam. Okey, Nur Raisa. Okey, kita dah mula nak melapis ya, selipah dapur. Ini Haji Ahmad kata segala harta karun Kak Zaidah bawa keluar hari ni. Saya cari kain, saya memang tak boleh tu tengok macam tu. Dia macam Pantang. pusing kepala. Ya, so tak apa. Okey. Sekejap. Biasalah bila kita masak dengan keadaan yang bersih, hati pun senang. Okey. Zainur dah Ini rebus periuknya. nasi menjala pula ya chef. Yes. Saya nak melapis sekarang ni ya. So kita kena Okey, fokus untuk nak melapis dia, kita perlu saffron koma-koma yang kita dah rendam dengan air panas dan sedikit rose water ataupun air mawar. Ya, ini dia. Minyak sapi yang kita dah cairkan. Gajus yang kita dah goreng. Ya. Okay, so hari ni nasi kita pakai gajus. Lauk Gajus kita ya, pakai lauk kita badam. pakai badam. Kita gunakan juga daun pudina, tomato yang kita dah dice, dan sedikit ni apa itu? Susu. Okey. Perempuan boleh datang dekat kalau nak tengok saya melapis ataupun dia nak tengok dekat. Nampak ya di situ. Tak nak tengok live. Saya pakai satu tangan dulu ya. Boleh tak apa. Masa buka pun tak apa. Okay. So sekarang ni Kak Zaidah, okay, viewers di Facebook dan Instagram, kita sekarang tengah tunggu Kak Zaidah kata nak melapis nasi ni Okay. Okay, Firdaus Talib tanya salam Puan Zaidah, tak perlu pakai saffron ke resepi ni? Ni Ada dia. tu. This is the saffron. Ya. Dan diletakkan dengan air. Dengan air apa Kak Zaidah? Air mawar dan sedikit air panas. Ya. Okay. Okey. Masya-Allah. Ada pula tetamu yang tak diundang.
Okay, kita nak kena tahu nasi. Allahu Akbar. Sorry ya. Yang berterbangan ni sabar je lah. Minta maaf je kak. Jauh sangat beras tu. Alright, kita pindahkan beras tu kemari lah. Boleh Kak Zaida? Panas? Baik-baik. Macam ni lah ya. Nasi biryani bak kata Kak Zaida. Dapur kalau luas memang puas untuk masak nasi biryani ni Wildan Hussein kata, kita ke Pak Sen semalam. Bila ternampak periuk Shogun tu terbayang wajah Kak Zaida. Allah Akbar. Macam mana tu? Setuju. Harapnya ni lah Okay, ni cara kita nak melapis ya. You Right. focus. Okay. Focus on this. Macam mana cara kita melapis dia. Okay, first kali kita letakkan nasi beras ni tadi ya. Beras kita. Okay. Lauk biryani bersama dengan dagingnya tu. Nampak tu? Tahu sebelah aja. Okey. Tomato buah. Daun pudina 2-3 helai. Gajus 2-3 biji, tak payahlah banyak sangat ya. Koma-koma. Kita main agak je yang sebenar ni. Ya. Koma-koma sikit. Curah atas kuah dia sekali. Jangan lupa, kan tak masak pula kita ni. Okey, dan minyak sapi. Belum siap lagi dah tertelan dah ilmu saya ni Kak Zaida. Nasi biryani ni dia tak muak ya. Dia tak macam nasi biryani yang biasa-biasa kita makan kan muak kan. Okey. Kemudian kita lapis lagi. Beras ni cantiknya. Ya. So beras yang Kak Zaida pakai hari ni adalah Kohinoor, beras daripada Faiza. Faiza Basmati Super Extra Long Grain. Mint leaf ya, kita pakai mint leaf untuk daun ni untuk nasi ni Kita letak juga lagi daging atas lapisan yang sama. Ya. Atas lapisan yang sama. Siti Rahma tanya, maaf Syah Zaida, nak tanya daun ketumbar tak letak ke? Letak. Dalam nasi tak? Dalam lauk saja. Dalam nasi kita letak hanya daun pudina. Zurina Alias tanya, boleh masukkan kismis tak? Boleh aja lah. Kan? Boleh aja lah. Boleh aja. Tak ada masalah. Okay. Kita nak makan kan? Tomato buah. Jangan lupa tomato. Okey, gajus. Saffron. Jangan lupa tuang sekali atas lauk dia ni. Ya. Okey. Nasi dia ni agak kuning-kuning minyak sapi yang kita dah cairkan. Okey, susu cair. Macam mana viewers kat sini? Sedap kan bau dia? Godet. Hazlin Azman tanya, kenapa letak lauk sebelah je ya lauk tu? Kak Zaida. Sebab nanti kita nak balik. Balikkan Kalau dah dia. lauk, you balik, habis berterabur lauk kat dalam. Okay. So kita akan balik side yang tak ada lauk. Dia kena balik juga sebab daripada bawah nak naikkan ke atas tu. Itu tujuannya ya. Okay, nampak tu cantik ya.
Comel Awaluddin, salam Bella. Waalaikumsalam. Kalau kita masak setengah kilo beras, bahan lauk nak kurangkan ke? Mak kau. Ya, Kena saya. kurang lah ya, kena kurang. Kena agak-agak lah ya. setengah lah. Kena agak-agak. Ini lebih ni saya akan masak dalam rice cooker. Okay. Okey, lauk kita dah tak payah tindih lagi lah ya. Lebih ya cukup lah. Okey, yang last kali ni baru kita letakkan yang lain lah. Siti Harijah Sunuk, ya ampun sedapnya, jadi lapar betul ni. Alwi, beras tu memang warna kuning ke? Dia memang warna kuning ya. Jadi dia ada kelainan sikit daripada beras biasa. Jadi tempat biasa tu lah. Okey, saya bertukar-tukar pin komen daripada Sis Dayang Badaria mengikut proses ya. Proses by proses. Sekarang ni proses nasi. Jadi saya pinkan bahan untuk masak nasi. Okey, boleh tengok macam boleh salin bahan-bahan yang Sis Dayang Badaria dah type di situ ya. Tak, atas tak payah. Atas tak payah tomato ya. Atas kita hanya letak bawang goreng dan daun sup. Okey, again rakan-rakan di Instagram, kalau ada masalah tak clear boleh berpindah ke Facebook sekarang ya. Okey. Martina Malik kata bau sampai ke Singapura. Okey, Kak Zada nak pindahkan dia ke api ke dapur. Kita dapur walaupun kita punya ni non stick, tapi apinya direct kecil, dia akan ada hangum juga. So saya taruh satu besi di bahagian bawah, ya, supaya dia tidak direct sangat pada api, ya. So sebab dia tak ada apa ni, dia kering dah ya. So kita akan tutup dengan api yang kecil. Okay, so kita biar dia dekat situ. Nanti sampai masa kita akan angkat dia dan kita balik-balikkan dia. Sekejap ya, saya nak So pindahkan ke rice cooker. Saya nak buat ke rice cooker sekejap ya. So kita ada lagi berasnya. Rice cooker. Okey. Kita akan cairkan lagi minyak sapinya. Ini bersih yang tu tak. Kita cairkan sikit margarin. Dalam gelas kecil. Air apa tu dalam gelas kecil? Mazdah Mat tanya. Gelas Mana kecil gelas? mana? Kalau yang ini adalah ni air apa? Ini air daging. Air Kalau daging ni, tadi, ya? ni air daging. Kalau yang ini adalah saffron dan juga air rose, air mawar. Air mawar. Okey? Okey, Kak Zana nak ni sekejap ya. Kita dah cairkan butter dan minyak sapi. So ni Saya nak proses buat Kak on Zaida. rice cooker ya. Yang ni proses untuk dekat rice cooker pula. Rice cooker ya, sama aja. Agak-agak air mawar tu berapa Kak Zeda? Ada satu Dalam 2 sudu gitu. 2 sudu makan. Dia kuat, wangi sangat pun tak sedap juga. Wangi sangat pun tak sedap ya. Agak-agak sederhana je lah bau dia. Okey, on rice cooker sama juga ya. Siapa yang tak tahu saffron ni saffron ya? Itu kan tak tahu tu. Nak tunjuk puan tu. Okey ha. Tak tahu saffron. Ni kita beli kat mana? Kedai Arab ya. Kedai mamak pun ada tu. Mama pun ada. Kedai-kedai mamak yang kat pasar tu ya. Sekarang supermarket pun ada. Kalau dalam banyak mana ni? Sikit je. Dalam Sikit satu je. cubit. Dalam satu cubit gitu.
Dia ada bau tu yang So ini siapa yang tak tahu saffron, ini adalah saffron. Okay, ini sama ya. Okay. Bel. Saya melapis tadi ada mungkin yang Sama. tertinggal. Melapis kita. Okay. Yes. Ini untuk dekat rice cooker pula Kak Zaida Sama buat. ya. Okey. Separuh ni daging, separuh nasi. Okey, kita letakkan minyak sapi yang kita dah cairkan. Sebab ada lagi baki beras ni. Lovely just tanya, lapis beras boleh pakai rice cooker tak? Ni dia. Kak Zaida tengah buat dekat rice cooker. Rice cooker, ya. Okay, Saya tengah rice buat di cooker rice pun cooker. boleh. Okey, badam gajus. JK. Daun putena, Okay, daun putena. saffron dan air mawar sikit. Susu cair. Okey, kita lapis dengan nasi lagi. Okey, lagi sekali. Ya, kita letakkan daging. Di bahagian yang sama Kak Zaida. Makan yang sama. Di tempat yang sama ya, jangan alih-alih lah, nanti susah nak balikkan nanti. Tu JK tanya, beras basmati parboiled ke? Bukan. Kita tadi kita boilkan jugalah sebelum, maksudnya kita panggil lah, kita kita half celur cook kan dia. Kita celur dia ya, half cook. 3/4. 3/4 cook, not half. Nanti takut lama. Kalau half dia, kalau half dia kena letak banyak sikit nanti apa ni? Bahan-bahan lain ni seperti minyak pijan. JK tanya, brown basmati sebab tak tahu ada yang colour kuning. No, kalau kuning saya letak tu tadi. Kunyit ya. Masa saya boil tadi, saya letak kunyit ya. Jangan salah tu. Kalau cari basmati kuning tak jumpa kan. Ya. Okey. Dia bukan basmati kuning ya. Saya cairkan tadi, saya letakkan Celur tadi ada serbuk kunyit. Serbuk kunyit ya. Hazrin Azman tanya, besi apa tu Kak Zaida? Besi apa pula? Yang dekat bawah periuk tadi tu. Kak Zaida lapik lah, kalau tidak dia hangus. Besi apa? Mana Kak Zaida dapat tu? Allah Akbar. Itu I punya. Apa tu? Kejap tengah fikir. Itu ya Allah, ya Allah. Ni apa tu? Tad. Tad yang loose tu. Ya. Kasma Kamari, I'm from Australia. Look delicious. Hi, thanks for tuning in Kasma. Okay. Beras ni tadi Kak Zaida dah celur dengan air, dalam tu ada kunyit. Betul. So jadinya berasnya kuning-kuning Kuning sikit, ke kuning-kuningan. Kita yang sebenarnya sayang ni beras ini. Sebab dia mahal. Ya, Kak Zaida tengok tu macam sayangnya. Ya, okey. Now yang last layer kita dah tak perlu taruh lauk dia. Just letakkan susu cair. Minyak sapi yang kita dah cairkan. Okay. Saffron. Kalau tak ada besi bawah tu periuk boleh kot. Boleh lah, apa-apa. Saya alas tadi tu supaya dia tidak direct hangus. Ya, saya tak nak nanti ada kerak. Okay. Audience kita di sini, minta maaf Kak, nama Kak siapa? Nama. Abang apa tu? Abang Naam. Okey. Kak ada share dengan kita, kalau pakai periuk punya penutup pun boleh. Apa-apalah, janji you boleh alas besi dia. Janji dia adalah besi untuk dialas. Okey. Ya, untuk kita nak letak dalam rice cooker. Right. Okay, on dan kita just tekan, ya. Okey, ramai juga yang tanya boleh tak pakai rice cooker. Boleh ni Kak Zaida dah tunjukkan untuk pakai rice cooker. Kita dah nak kemas ni sebab kita dah nak buat pacri ya. Pacri nenas tomato pula.
Okey, jenama minyak sapi yang paling sedap QBB. Okey. Kalau di tempat kita Zurina alias. Tak ada COD ke Bella? Oh, Masya Allah. Tak ada. My dear Hasrina Zakaria, minta maaf ya. Kalau nak singgah ke studio. Saya memang dari dulu saya kuat panas. Saya tak tahu dia memang. Kenapa tu Kak Zaidah? Dia berasa lagi. Oh. Okey, ni kita kemas dulu ya, sekejap ya, bagi clear so that saya pun tak boleh buat kerja saya kat macam ni. Ya, sekejap ya. Okey, sementara itu saya bacakan juga komen-komen rakan-rakan kita di Facebook dan juga di Instagram. Okey. Okey, ada yang tanya boleh letak kismis ke Kak Zaidah? Tak apa. Kismis di dalam boleh, tapi nasi. kismis tu perempuan goreng dulu. Goreng dengan minyak. Biasa kalau kita nak letak dalam nasi, kita goreng dulu kismis ataupun badam ataupun gajus, kena goreng dulu. Baru dia cantik lah. Gajus tu yang kita beli dah siap tu dek. Macam kita beli Itu salted. Boleh juga lah yang unsalted boleh lah, pasal janji dah bakar. Bakar ataupun goreng. Tak kisah. Roasted cashew nut ke apa tak kisah. Janji jangan taruh yang mentah lah. JK kata kunyit. Masuk lambat punya pasal ni. Bersih hikmat ke chef? Mungkinlah tu Okey, so ramai juga kat sini pun ada sharekan kita boleh pakai penutup periuk. Okey. JK kata Chef Zaidah kebal ni sebab tu tahan panas. Orang lama Kak Zaidah kata. Okey. So lepas ni Kak Zaidah akan buat lauk paceri nanas bersama tomato. Okey. Okay, thank you so much. Like and share. Bagi-bagi love sikit dekat video live kita ni. Okey. Sabar menanti. Lauk biryani ni Kak Zaidah ketepikan dulu ya, sebab I need the dapur untuk masak paceri nanas. Okey. So ni adalah last dish kita untuk hari ini. Untuk menyambut resepi yang ke-100. Tak adalah 100 lebih juga ni Kak Zaidah, sebab ada 3 resepi sekali kita masukkan ni. Ni dah 103 dah. 103 gitu. Okey. Just a minute bagi I clearkan sekejap. Okey. Tak apa, kita baru setengah 21 jam. Bobby Miskin kata, Kak, you are a superwoman. Bless you. Thanks for all your teaching. Semalam ada nampak tak saya goreng mafioso shell out? Ada nampak. That was about pukul 12 lebih kat pukul 1 pagi ya. Siapa yang dah tonton tu, okey dah tahu Kak. Itu live ya, itu bukan recording. Okey, bolehlah datang di Uptown Pucuk dan juga kantin store Gombak untuk enjoy mafioso shell laut. Okey? Alright, now kita nak rebus dulu ni ya, nanas. Ni nanas. Nanas, buang dia punya empulo tengah tu ya, ikut perempuan nak buat besar mana nak. Tapi dia tak cantik kalau halus. Ya. Rosita Hassan kata, untuk sesiapa yang pergi sana, dapat rasa air tangan Kak Zaidah jealous kita. Ramai jealous kat sini. Kena datang katanya. Okey. InsyaAllah siapa yang berdekatan, jemputlah datang ke studio kita di Taman Putra Perdana Puchong ya. Nurul terlepas pula mana tadi tu? Dah terlepas dah. Okey. Nurul Husna Rosita, ada nampak Kak Zaidah kat shell laut semalam. Tapi jauh sangatlah. Dia kata jauh sangatlah. Jauh. Agaknya jauh kot. Yes. Okey, nampak ya. Okey, kita akan rebus dulu nanas ni. Macam buat paceri nanas hari tu lah Kak Zaidah Dia rebus juga. Ya, kita akan rebus dia bersama dengan cengkeh. Ya, kayu manis dan lagu. Dan sedikit serbuk kunyit.
Ida Salmi kata semalam ada nampak live pukul 1 pagi Kak Zaida masak shell out. Petai? Ada petai Semalam sambal petai ya, kita punya menu barulah. Shell out sambal petai. Sedapnya. Kita varietykan sikit. Kita pelbagaikan. Dah habis dah. Dekat Puchong Akang. Sebentar je. Dekat sini. Dari sini 10 minit je kan. Kak Zaida, kicap tu kalau sekilo mi berapa kat kicap? Sekilo mi 2 sendok. 2 sendok ya? Satu botol tu boleh buat dalam 5 kilo mi. 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok besar, sendok macam Sendok banyak tu kawan-kawan. sendok macam ni. Jadi puan. Sendok kita masak. Sendok kita masak. 2 sendok ya? Okey. Okey. Ni kita rebus dia hingga dia layu lah ya, bersama dengan sedikit gula. Okey. Fajri dia kena ada manis-manis sikit Dia memang kena ada manis bagus tak ya. JK kata yes, your shell out. InsyaAllah mesti nak singgah kalau sampai sana. Meh okey. Sampai hometown mesti singgah studio Kak Zaida dan juga shell out. Okey, nampak ni nasi kita dah bermula beruap ya. Kita tunggu dia keluar asap sikit baru kita balikkan ya. Sekarang ni nampak tu dia baru beruap ya. Okey. Kita nak kisar. Hazlin Azman tanya, kenapa nak kena rebus dulu ya nanas tu? Kalau you tak rebus, dia berair. Kita kena buang air dia nanti. Right. Ya. Kita rebus dia supaya bila kita makan nanti nanas ni dia ada bau lah. Dia ada rasa manis sikit pasal kita dah masukkan gula, dia ada bau daun pandan, dia ada bau cengkeh kayu manis lah. Bukan setakat dia punya sos tu, dia punya nanas tu. Ya, nanas tu berasa lah. Kita biarkan sekejap hingga dia like empuk macam tu lah ya. Empuk tahu tak? Kadang-kadang budak-budak muda ni empuk pun tak tahu. Ya. Tahu tak? Bel beras pun tak tahu. Bel pusik pun tak tahu. Ya. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati dia balik. Dia tanya mak dia, "Mak ada sepuh tak pusik?" Kata mak dia, "Ada." Mungkin dia Lepas dia macam masuk keluar kan. Dia tak ambil pot lah kata orang. Okey, untuk kita nak buat pacri nanas tomato, bahan-bahan dia tadi 1 biji nanas ya. Kak Zaida pakai Morris nanas Morris yang biasa tu. Potong, kemudian kita masak bersama dengan air. Kita celur dia lah kiranya ni ya. Kita celur macam kita celur beras ni ya. Celur dia bersama dengan air agak-agak lah ya. Bersama dengan lebih kurang dalam 3 sudu makan gula, cengkeh kayu manis, buah pelaga dan sedikit daun pandan bersama dengan dengan serbuk kunyit ya. Okey, untuk nak buat dia punya cili dia, saya guna 4 hingga 5 tangkai lada merah ya, buah keras 2 biji, bawang putih 4 ulas dan setengah inci halia ya. Ini kena kisarlah. Kita kena kisar dulu. Okey, kita guna juga tomato sauce ya untuk buat dia punya lada tu kan. Okey, kita biar sekejap ni. Ada apa-apa soalan? Masih belum ada lagi. Audience kita ada soalan? Masih belum ada lagi. Semua tengah fokus ni nak tengok lepas ni nak buat paceri nanas dengan tomato. Okay.
Alright, untuk nak bagi tahu sebab ramai juga saya dapat DM daripada you all semua bertanyakan tentang tepung goreng Kak Zaidah. Okey, nanti sabar ya, bertenang, ada masih juga ramai yang belum lagi kita respon, minta maaf banyak-banyak, okey? Sebab kita membalas ataupun mereply message you all one by one inbox terlampau banyak. Okey, kita teruskan. Kita blend dulu ya. Yang saya nak blend sekarang ialah cili merah, bawang putih, halia dan buah keras. Bawang putih berapa? Bawang putih tadi berapa? 4 ya? 4 ulas. Okey, ni rice cooker kita tekan lagi. Tengok air tu ada. Oh, boleh tengok sini. Ya, lebih kurang macam ni lah. Boleh. Nak tengok dekat lagi pun boleh. Nampak sebelah saya pun boleh. Nampak sebelah saya pun boleh. Boleh nampak live. Okey. Nanti nampak sekarang nanti yang tekan. Okey. Katanya tengah fokus. Nuang ke Maman Cik okey. Fokus betul-betul ya, sebab hari ni memang banyak dish yang Kak Zaidah buat. Nasi, ya lauk, ya pajeri untuk hari ni, okey. Ida Salmi dah request Kak Zaidah, nanti ajarlah buat pie tea please. InsyaAllah. Okey, kita masukkan. Sebab rasanya hari tu ada you request dah, kita dah masukkan dekat dalam list request list untuk Kak Zaidah nak buat nanti insyaAllah di live ni, okey. Banyak-banyak bersabar ya. InsyaAllah harap-harapnya nanti Kak Zaidah akan keluarkan resepi pie tea pula lepas ni, okey. Ada orang request pie tea lagi ni Kak Zaidah. Pie tea. Pie tea nanti saya tak ada acu dia. Saya punya yang lama-lama semua saya dah tak ada ya. All those acu-acu lama. Ya, saya dah tinggal di Johor. Dah tinggalkan kat Johor. Ya, InsyaAllah lah ya. Okey. Ada saya dah dalam perancangan. Ya. Okey, again Kak Zaidah. Tendensi dia dah beruap. Tadi dia tak naik wap, sekarang dia dah mula naik wap ya. So, bila dia naik wap, kita bolehlah balikkan dia. Okey, kap. Tunggu dia naik wap baru boleh balik ya. Kita kena selak dulu tadi kat mana dia punya lauk dia sebelah sini. Jadi kat tempat lauk ni you jangan usik. Okey, kita hanya usiknya dia di sini saja. Tu baru dia. Dia. Look at that you all. Dekat sini audience kita pun dah tak tahan dah ni. Ya. Yang tepi ni kita jangan kacau lah. Dia kering dulu. Dan saya kecilkan lagi ya. Yang ini pun kita dah boleh balikkan. Lepas tu buatnya bukan yang tadi. Sebelah sini dagingnya ya. Lauknya. Okey, dari sini dari bawah tolak naik ke atas. Kemudian timpakan sikitlah atas daging ni tadi ya. Dia kan tadi beras dia tak masak betul ya. Beras dia tadi like 3 suku masak. Puan biasa masak nasi biryani? Tak, selalu tengok Abang Ipar masak. Oh, ya ke? Belajar, dia pun pandai masak. Nasi biryani ni nak kena praktis.
Bila praktis sudah tahu trik dia kat mana. Okey, kita punya nanas ni pun dah boleh diangkat. Vanna Ho tanya how long need to cook that pineapple? Until dia nampaklah dia empuk. Dia masak. Okay. Di sini lah. Angkatlah. Kita kena angkat kena toast lah. Mana air beras tadi tak pakai lah dah ya. Air beras tu buang lah. Buang lah. Okey. Sekejap Kak Zaida pergi potong halus-halus ya. Dia kasar-kasar cantik ni. Ya, dia potong agak tipis. Dia macam nak hancur. Terus dia. Saya akan buangkan airnya. Kemudian saya akan tumiskan dia di sini. Buang air dia. Buang air. Okay. So inilah rupanya selepas dia dah empuk. Okay. Rosida Muhammad Yunus, kenapa tu? Tak nampak ke komen saya? Mungkin ada yang terlepas. Maaf lah ya, sebab kita banyak ataupun ramai yang komen di sini. Mungkin ada terlepas. Ada masalah ke Rosida Muhammad Yunus? Apakah komennya? Okey, doa ke Maman Cik Ha. Mudah-mudahan Allah berikan segala kebaikan yang ada di dunia dan akhirat untuk Kak Zaida sekeluarga dan Bella. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nak tanya silly question ni. Yes. Nanas tu muda atau masak yang paling sesuai dan sedap untuk pajeri ni? Jangan yang manis, jangan yang masak sangat. Kalau masak tu dia dah terlalu lembik. Dia dah terlalu lembik pun kalau you cari, you rebus dia, nanti dia bengek pula ya. So sedang-sedang lah. Kalau yang muda pun tak kisah, janji kita letak gula tu dia rasa lah manis-manis. Okay, so now kita nak tumis ini ya. Kita tumis pakai minyak biasa. Ya, Timah Umar, laksa Johor ada ajar ke belum? Kalau belum, mohon pertimbangkan. Okey, laksa Johor kita ada PJJ, kelas PJJ ya Timah Umar. Kalau berminat untuk join kelas PJJ kita, boleh kontak nombor admin 011 1120 4733. Okey, ya Timah Umar, insya-Allah kita akan respons as soon as possible. Okey, sekarang ni tengah tunggu minyak panas ya Kak Zaida. Yes. Okay. So siapa yang teringinkan laksa Johor tu, kita masih belum ada lagi dekat live ni sebab kita ada PJJ. Okay, siapa yang nak boleh pergi ke PJJ punya post untuk contact directly dengan nombor admin di 011 1120 4733. Okay, kita tumis ya yang kita dah kisar tadi. Tumis sampai garing ke Kak Zaida? Garing lah sebab cili merah ya. Cili merah you kena garingkan sikit lah. Lepas tu kita masukkan tomato sauce. Dan kita taruhlah perasa garam sikit, gula sikit ya. Tak payah letak cuka ya sebab kita punya ni dah masam ni. Lepas tu nanas ya. Sis Dayan Badara kata masing-masing tengok telur, baik-baik jatuh atas skrin handphonenya. Bertenang ya, you all. Okay, so ada resepi ni boleh masak sendiri kat rumah. Experiencekan sendiri. Rasai sendiri resepi-resepi yang Kak Zaidah bagi untuk you all di program ini, okay? Ini susah nak bagi ya resepi ni, tapi saya pasal dah 100 resepi tu. 100 resepi tu bermakna 100 hari. Kalau ikut resepi kadang-kadang macam ni dah 3 dah dia. Kan? Betul. 1 hari dah 3 dah ikut. Betul. Rasanya kalau tu dah lebih daripada 100 ni. Sebab lebih. dia saya jual nasi dengan lauk ya. So kita kira 100 hari lah. Dia resepi kekeluargaan. Contohnya macam hari ni resepi biryani. So biryani takkan kita nak makan nasi je Kak Zaidah kan? Mestilah ada lauk. Biryani kosong pula malam pula nak makan apa ni Kak Zaidah. Okey, nasi kita dah masak ya. Dah masak. Masak ya. Kita akan cukupkan nasinya. Dish apa tu Bella? What dish? Dish.
we're making paceri nanas. Previously we did daging biryani. Yes. Okay, kita akan masukkan tomato sauce ataupun kecap ya, tomato ni. Wow. Kena ada masam sikit Gula dan garam. Nur Hayati Bella, akak nak order tepung goreng semalam. Boleh. Nanti minta tolong. Viewer kita kat sini. Okay. Siapa yang nak order produk-produk Kak Zaidah, boleh contact nombor admin di 011112047333. Okay. Kita masak dia sampai dia ada yang bersin ya. Ini tunjukkan tu dia sampai lah. Sampai now. Baunya tu sampai. Betul-betul sampai. Sampai ke menusuk hidung tu ada sampai dah tu baunya ya. Okey, kita masak dia sampai dia bertadi. Kan dia macam berbuih gitu, dia dah bertadi, baru kita masukkan. Martina Malik, subhanallah, baik sangat hati puan, nampak keikhlasan puan. Terima kasih ya. Viewer JK kata thanks a million chef for all the recipes. Semoga Allah berkati rezekinya dan kesihatan chef and Bella. Kita doakan Amin. Kak Zaidah sihat, panjang umur, kita boleh kongsi lagi banyak lagi resepi yang saya nak kongsikan ya. Masa mula-mula saya buat program ni, saya pun rasa macam takut juga sebab saya rasa macam tak banyak yang saya nak kongsi. Tetapi bila hari rasa macam banyak yang saya nak berikan ya. Masih banyak lagi yang saya nak tunjuk ya. Cuma minta saya sihat dan panjang umur, insya-Allah kita boleh kongsi lagi. Dan panjang jodoh kita bersama-sama sentiasa di live insya-Allah. Okey. Terima kasih. Minta yang positif je lah ya. Okey. Tapi hari ni macam cepat juga siap dah ya. Okey. Puan dah tak tahan dia. Dia belum boleh tahu lagi until dia macam berbula, bersakar gitu ya, baru kita boleh letak. Apa dia? Kalau tak tahan duduk kat luar sekejap puan. Jadi kalau saya masukkan nenas sekarang, dia berair nanti. Kita tunggu dia macam bertali sikit. Syahid Shah pada masuk, dia lambai. Hai Syahid Shah. Hai Syahid. Roy Idris, sekejap lagi nak kuah. Bolehlah beli nanas dan rempah biryani. Orang kata kalau bersin tu sedap tu Bella. Alhamdulillah. Bau ni. Itu yang tak ada cakap tu, bila dia bersin sampai. Benda tu sampailah ke hidungnya tu. Itulah Hazrin Azman pun kata, orang kata kalau time masak dan bersin maksudnya sedap lah tu yang dimasak. Dia sampailah tu ya. Sampai, betul-betul sampai. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Kalau tidak dia berair nanti. Ya. Okay, nasi kita pun dah masak, jadi kita berhidang. Right. Okay, Comel Awaludin tanya macam mana nak order tepung goreng dan ikan bilis kentang crispy. Boleh contact nombor admin di 011112047333. Okay. JK kata resepi yang dimasak sekarang ni. Apa tu resepinya? Yes, paceri nanas my dear. Paceri nanas tomato ya. Yep. Kan kita cakap paceri tu, orang kata kenapa pula paceri macam ni? Tak ada udang kering, tak ada rencah ya. This is not paceri yang tu, yang ni paceri nanas tomato. Hazlin Azman tanya, paceri tak letak rempah kari ke? Kak Zaidah? Ya, apa dia? Hazlin Azman tanya, paceri tak letak rempah kari ke? Paceri dia tak. Ini bukan paceri, ini paceri tomato ya. There's no rasa kari inside. Dia rasa tomato saja. So you jangan mistaken pula ya. Nanti kan kata kenapa pula paceri dia tak ada kari. Ni bukan paceri kari ya, ni paceri tomato. Yes. Aisyah Hussein kata, salam Puan Bella, macam hari raya lah hari ni. Yelah, Melayunya Kak Zaidah pakai baju raya. Kita memang merayakan ni. Kan? Meraihkan.
100 hari lah 100 live. Lebih. Memang more than 100 ya. Nasi dengan lauk dah. Saya ajar nasi, saya tak pernah ajar nasi. Dia mesti ada dengan lauk. Ya. Kalau kita resipi lah ya. Encik Zainal Arifin Hashim kata, walaupun saya tahu memasak setengah resepi, namun saya tetap ikuti program chef sebab masih lagi belajar. Thank you Chef and Belle. Okey, dah siap pacuri. You are most welcome. Ya. Tu dah siap pacuri kita tengok. Mana tu? Itu dia. Masya Allah. Berair dah hidung ni Kita di sini dan sama juga audience. Ni ya, nampak tu pacuri kita dah siap. Kalau you rajin, you bagi dia kering sikit lagi. Kita ni pasal dah dekat-dekat dah pukul tepat dah ni. Kita pun nak siap-siapkan ni. Okey, alhamdulillah sudah selesai dah kita punya dah. menu hari ini. Syak pukul 2 Pukul 2 nasi pun masak, lauk pun masak, pacuri siap semua ya. Lauk macam mana Kak Zaidah? Baru nak kenidang ni siap. Okey. Alright, alhamdulillah selesai hari ini live yang ke-100. Live kita yang ke-100 pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada viewers ya. Tanpa you all di sini tak adalah juga kita di sini. Okey? Mari ada halan. Oops, baru masuk. Alamak, oops, kita dah siap masak dah. Siap masak nak hidang dah. Kita nak hidang untuk tetamu kita. Kak Zada cakap ramai tak nak datang. Jadi yang rajin datang ni kita nak buat special nak hidang untuk dia. Kerja kot no. InsyaAllah nanti kita cuba uruskan during public holiday. Right, okay. Aku yang nak cuba kan. Kemaman Cik tahniah selamat menyambut hari ke-100 bersama Kak Zaidah, Ibrahim and Bella. Pasang bunga api, Masya Allah. Betul-betul meraihkan. Actually benda ni pun you kena tunggu lagi ni sebenarnya ya. Nasi kita bagi dia betul-betul kering, baru sedap lah. So usually dalam berapa lama tu? Lama jugalah, you kena biar dia dalam 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam baru dia cantik. Okay. Kita tak ada masa lah nak tunggu you puan. Kita pun tahu dah time lunch ni. Cik Zainal Arifin Hashim kata tak pernah buat pacuri jenis ni, boleh cuba nanti. Kan, terima kasih banyak Kak Zaidah. Okey. Sama-sama. InsyaAllah kita tengah usahakan. InsyaAllah Very soon. Malas nak salin. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah kita akan uruskan untuk bukukan resepi Kak Zaidah itu dia. Nasi biryani Bombay Kak Zaidah hari ini. Nasi biryani Bombay ya. Ala Kak Zaidah. Okay. Ida Sami, jom kita serang studio Kak Zaidah. Sedapnya tengok. Jom. Jangan segan ya. Di taman. Mungkin duduk satu taman ni. Ya, Taman Putera Perdana Puchong ya. Nur Anissa kata tahniah hari ke-100 kepada Kak Zaidah dan Bella. Resepi-resepi semua terbaik dan sedap. Thank you banyak-banyak. You are most welcome. Thank you juga untuk you all ya. Tanpa you all tak ada kami di sini. Zaharia Uthman live dari dapur Chef Zaidah yang ke-100 hari ini. Tahniah Chef and Bella. Siapa ni? Zaharia Uthman ni? Ada ke viewer kita? Bukan? Okey. InsyaAllah kalau datang KL nanti singgah studio Kak Zaidah. Antara KL dengan Brunei jauh. It's okay Hajah Nur. InsyaAllah ada rezeki panjang jodoh kita jumpa lah insyaAllah. Okay. Mutiara Mas, salam Puan Zaidah. Kalau pacuri nanas kuning plain macam mana? Rebus saja macam tadi boleh? Macam mana? Dia plain kosong kuning sahaja. Macam mana tu? Pacuri kuning tu macam mana tu? Jadi tu masak senyum. Masak apa tu? Senyuk? Kita wajib masak senyum. Masak senyuk. Okey. Biasa je acara. Okey. Yes. I see. Itu apa? Itu pakai cuka. Kita nak ada cuka ya. Okay, so hari ni yang tomato. Mungkin yang itu apa lagi? Again nama dia apa?
Acar Yang darat, tadi acar tu. darat. Acar darat. Okey. Hudai Segaf kata, kalau bukukan saya nak, katanya. InsyaAllah kita tengah cuba usahakan. Okay, insyaAllah, thank you so much. JK kata sedapnya. Ni tengok ni. Memang sedap ni. Okay. There you go. So dah siap. Boleh masuk live tak? Boleh. Mari. Ni. Mari. Okay. Penat you datang. Ya. Meramaikan. Meramaikan. Mainlah. Biarlah orang dia tak ada orang datang kita. Jom. Jemput sayang. Kan? Ada anak muda. Tengok Kak Zaidah masak. Banyak benda boleh belajar. Come. Bukan kita je. I pun anak muda juga. Banyak belajar dengan Kak Zaidah ni. Okay? Sekejap. Mainlah. Segan tak apalah yang. Okay? Okay, come. Okay, ini adalah kita punya viewer yang datang untuk tonton, audience kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau rezeki memang tak salah alamat. Betul. Alright, so kita jamur. Boleh fokus ni Abel. Boleh. Kita punya nasi dah siap. Nasi berani Bombay kita. Okey, insya-Allah nanti siapa yang berkesempatan nanti kita akan cuba usahakan untuk program lain untuk you all datang dan tonton secara live. Bukan setakat di telefon saja, live depan-depan dengan Kak Zaidah untuk resepi yang lain insya-Allah. Okey, Kak Zaidah dah selesai untuk kita punya resepi nasi biryani Bombay hari ini. Walaupun kita masak 3 jenis, kita punya timing pun just nice on time ya. Kedua lebih sikit lah 5 minit. Okay, so saya harapkan viewers dapat berpuas hati dengan resepi hari ini. Dan boleh kita semak balik nanti resepinya. And then kalau ada yang tak faham, boleh tengok balik videonya ya. Cara-cara macam mana Kak Zaidah masak lah ya. Sebab dia setiap ini dah lain bahan-bahan dia, tapi bahan dia basic dia lebih kurang sama je ya. Okay, so until kita jumpa insyaAllah minggu depan, Isnin depan. Selamat bercuti hujung minggu. Kak Zaidah pun nak pergi Kak bercuti. Zaidah pun bercuti ni, masya-Allah. Okey, di tempat yang penuh dengan makanan. Kan insya-Allah kita balik akan kita share bawa minggu depan. Kita bawa apa yang kita dapat belajar ataupun kita tengok sana ya. Negeri orang kita tengok masakan dia. Mungkin kita boleh buat untuk resepi kita lah. Manalah tahu kan. Memang pun dalam rancangan juga tu pergi ni bukan pergi saja nak makan ya. So kita boleh rasa lain sikit dengan resepi untuk season yang coming ni Okay, so thank you so much. Alhamdulillah selesai kita punya live yang ke-100 hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada viewer yang menonton di Facebook dan juga Instagram. Tanpa you all tak adalah juga kita di sini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, alright, insyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi minggu harapan dengan resepi yang lain. Okay, harapnya adalah twist daripada Kak Zaidah. Mudah-mudahan ya. Boleh tengoklah negeri orang punya masakan ya. InsyaAllah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Okay, bye. Assalamualaikum.